Ayu Syahul. Saya Mia Amira Najwa. Saya Dia Anis Marisa. Saya Marsha Amira. Kami pelajar dari SMK Tinggi Production. Ini berkongsi maklumat Mengenai kerjaya pegawai sains. Apakah skop kerja bagi pegawai sains? Skop kerja bagi pegawai sains di Malaysia merangkumi penyelidikan saintifik, pengumpulan dan analisis data, pengujian eksperimen dan juga penyediaan laporan saintifik. Selain itu, pegawai sains juga terlibat dalam pemantauan perubahan alam sekitar dan memberi sumbangan kepada pembangunan teknologi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang peribadi dan kualiti diri yang harus ada dalam seorang pegawai sains. Seorang pegawai sains haruslah mempunyai sikap analytical, iaitu keupayaan untuk mengumpul dan menggelaskan data, menyusun data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Seterusnya, mereka haruslah beretika dan berintegriti ketika menjalankan tugas. Contohnya, berani untuk mematuhi etika penyelidikan, mengemukakan tuntutan dengan jujur dan betul, integriti saintifik dalam semua aspek kerja saintifik dan mampu untuk menjadi pemimpin. Akhir sekali ialah sikap kreatif dan inovatif. Seorang pegawai sains haruslah berupaya untuk berfikir kreatif, menghasilkan solusi yang inovatif dalam penyelidikan serta mencipta pendekatan yang baharu. Syarat kelayakan pegawai sains. Pendidikan asas yang diperlukan ialah ijazah sarjana muda atau ijazah yang setara dalam bidang sains seperti sains komputer, biologi, fizik, kimia atau bidang berkaitan. Seterusnya, kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM, Sijil Vocational Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Selain itu, pengetahuan mendalam dalam bidang sains yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Sekarang, mari kita bersama-sama mengenali latar belakang pegawai sains yang ditemuduga. Nama diberi ialah Marshita binti Bahar. Beliau bertugas sebagai penolong pengarah kanan bahagian standardisasi Jabatan Standard Malaysia. Jadi pegawai sains ni, terms dia sama, pegawai sains, grade dia sama C, tapi dia berbeza skop kerja, tengok jabatan mana yang dia bekerja lah. Contoh, kalau di jabatan kimia, dia lebih kepada aktiviti ataupun bidang kerja dengan peralatan dalam lab. Macam kerja saya, pegawai sains, memang jawatannya pegawai sains, tapi kita dipanggil sebagai pegawai standardisasi. Dalam jabatan saya, kita ada dua perbezaan gelaran pegawai lah. Dia sebenarnya pegawai sains, tapi kalau bahagian saya, bahagian standardisasi, kita panggil sebagai pegawai standard. Lagi satu bahagian tu bahagian akreditasi, jadi dipanggil pegawai akreditasi. Kerja dia susah sebab melibatkan international. So lebih kepada macam meeting dengan pihak international, meeting experts. So kita dekat jabatan standard ni, kita membangunkan standard. Jadi kita banyak deal dengan expert, kita banyak buat meeting, more on management, macam tu lah. Bidang sains nak dibandingkan dengan bidang-bidang lain, macam bidang perubatan. Let's say bidang perubatan, belajarnya susah. Bidang sains pun belajarnya susah. Tapi bila masuk ke bidang pekerjaan, ikut pengiktirafan di peringkat macam bidang kita bekerja ni, pegawai sains ni tidaklah mendapat, bukanlah bidang yang popular ataupun bidang yang memberikan perks yang bagus lah jika dibandingkan dengan bidang sains yang lain macam perubatan, farmasi, macam tu lah. Puan Marshita telah menamatkan pengajian sekolah menengahnya pada tahun 1999 dengan keputusan SPM kelulusan bidang sains pangkat 1 agregat 16. Kemudian menyambung pengajiannya dimatrikulasi pada tahun 2000 dalam bidang sains hayat, dan pada tahun 2001 beliau menyambung pengajiannya di Universiti Malaya dalam bidang fakulti sains. Kesimpulannya, pilihan kerjaya dalam bidang STEM di Malaysia amat penting untuk memacu kemajuan negara dalam era digital ini. Dengan menyertai kerjaya STEM, generasi muda bukan sahaja dapat memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang pesat, malahan memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan cabaran teknologi, alam sekitar dan ekonomi yang sedang dihadapi negara Malaysia.
Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada semua, terutamanya Puan Marshita kerana sudi ditemuduga oleh kami. Tidak lupa juga pada guru-guru kaunseling yang telah memberi peluang kepada kami untuk menyertai pertandingan video kerjaya ini.